Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ulang kaji untuk bahagian salah satu daripada rukun iman. Rukun iman terbahagi kepada berapa? Bahagi kepada 5 ke kepada 6? Baik, pengertian beriman kepada Rasul ialah percaya bahawa Rasul adalah seorang lelaki yang mulia dan yang diutuskan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia dan jin dan seluruh alam. Seterusnya, siapa yang tidak beriman kepada Rasul adalah kafir. Pengutusan Rasul Allah mesti diimani, iaitu perlu dipercayai. Yang ketiga, percaya kepada Rasul adalah rukun iman yang keempat. Bermakna Rasul dan Nabi diutuskan oleh Allah ialah daripada golongan orang lelaki dan keturunan yang baik-baik, keturunan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas Rasul dan Nabi ini ialah untuk menyampaikan wahyu kepada seluruh alam. Dalil nakli, amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya, iaitu Allah. Dan juga orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasulnya. Lalu mereka berkata, kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain rasulnya. Mereka berkata lagi, kami dengar dan kami taat, iaitu kami mohon keampunan wahai Tuhan kami, dan kepadamu jualah tempat kembali. Pengertian Nabi dan Rasul. Yang pertama, Nabi ialah dari seorang lelaki yang merdeka. Yang ni maknanya lelaki yang merdeka ni dia bukan dari kalangan seorang hamba yang dipilih oleh Allah, yang menerima wahyu untuk dirinya sahaja dan meneruskan syariat yang sedia ada. Nabi ni dia terima wahyu. Dia kadang-kadang dia ada beza Nabi dengan Rasul. Nabi ni tugas dia menerima wahyu daripada Allah dan untuk meneruskan syariat. Dan tugas Rasul pula lelaki yang merdeka yang dipilih oleh Allah, yang menerima wahyu dan perintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Tu beza tugas Nabi dan tugas Rasul. Tak semua Nabi dia jadi Rasul, tak. Dia ada sebab dia. Maknanya kalau title tu Nabi, maknanya ada setengah Nabi dapat title Rasul. Maknanya kalau dia dapat title Rasul daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia perlu menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah melalui Jibril. Perbezaan Nabi dan Rasul. Tugas dan tanggungjawab Nabi ialah menerima wahyu dari Allah dan meneruskan syariat yang sedia ada. Bermakna contohlah agama sebelum Nabi tu dah betul dah. Umat dia tu tak murtad, dia tak langgar larangan Allah. Jadi Nabi zaman tu dia teruskan apa yang ada dan dia menerima wahyu daripada Allah. Tugas dan tanggungjawab Rasul pula menerima wahyu dari Allah, sampaikan kepada umat manusia dan jin. Ini tugas Rasul. Rasul pula tugas dia terima, menerima wahyu dan dia perlu sampaikan kepada umat walaupun satu ayat. Baik, Nabi-Nabi yang perlu kita tahu adalah 25 orang Rasul.
25 orang rasul ni wajib kita tahu dan wajib kita hafal. Dan perlu juga kita tahu sedikit kisah dan sirah mereka supaya kita jadi tauladan. Yang pertama ialah Nabi Adam. Apa kisah Nabi Adam? Kisah Nabi Adam, Allah jadikan dia di syurga lalu dicampakkan ke dunia. Sebab apa dicampakkan ke dunia? Sebab dia ingkar dengan perintah Allah. Dan contoh Nabi-Nabi lain juga. Nabi apa lagi yang kita tahu? Nabi Isa, Nabi Yahya. Banyak Nabi yang perlu kita tahu. Nabi lagi-lagi Nabi Muhammad. Nabi yang kita ni jadi umat Nabi Muhammad, kita tahu kisah Nabi Muhammad. Bila dia lahir, bila dia meninggal, dan dengan siapa dia menyusu, dengan siapa dia berkawan, siapa para sahabat dia. Lagi-lagi Nabi Muhammad perlu kita tahu. Barulah kita boleh dapat syafaat daripada Rasulullah SAW. Amalkan sentiasa berselawat kepada Nabi. Macam mana selawat kepada Nabi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sentiasa membaca sirah-sirah berkaitan Nabi dan Rasul. Berusaha mengikuti akhlak para Nabi dan Rasul. Jadi kita perlu juga tahu kisah Nabi-Nabi yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Banyak kisah yang perlu kita tahu. Walaupun kita tak nampak Nabi dan Rasul kita, tapi kita perlu percaya dan perlu kita tahu apa kisah dia. Bagaimana dia menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Allah. Dan kita juga perlu mencontohi dan menjadikan idola Nabi Muhammad ni adalah idola kita. Supaya kita dapat mengikuti akhlak-akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik, Rasul juga terbahagi beberapa orang yang ditugaskan. Tugasnya adalah yang sangat berat, iaitu Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi ialah merupakan dan mempunyai kesabaran yang tinggi dalam mengharungi ujian dan cabaran berat ketika berdakwah kepada umat dan kaum mereka. Contoh yang kita tahu, umat Nabi Muhammad, zaman Nabi Muhammad dulu, kisahnya apa yang paling teruk? Bagi kita paling teruklah kisah sahabat Nabi Sayyidina Bilal. Bagaimana mereka nak terima ajaran Allah. Itu pula dengan kisah lagi. Kisah Nabi kena panah ketika dia berperang. Kisah Nabi dibaling najis ketika dia sembahyang. Dan Nabi ni juga mempunyai kesabaran dan kepandaian yang tinggi. Jadi itulah tugas dan contoh-contoh Nabi dan Rasul yang dipilih menjadi Rasul Ulul Azmi. Sebab diberi kegelaran Ulul Azmi, mendapat pengiktirafan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bukan beberapa orang ni Nabi je dapat pengiktirafan. Allah mengiktirafkan sebagai Rasul Ulul Azmi, bermaknanya dia punya tahap kesabaran, tahap dia nak mendidik umat terlalu tinggi. Dan kedua, memiliki kesabaran yang tinggi. Yang ketiga, sentiasa memohon kepada Allah SWT supaya kaum mereka tidak diturunkan azab. Seperti mana? Seperti kita pun Nabi sampai Nabi nak wafat pun Nabi ingat pada wafat. Ketika dia nak wafat, dia kata apa? Dia kata, wahai malaikat apa yang cabut nyawa? Malaikat apa? Mu'alif pun lupa. Malaikat yang tarik nyawa ni, dia tanya pada malaikat, adakah ini azab yang akan ditanggung oleh umatku? Dia kata apa? Malaikat tu kata apa? Wahai kekasih Allah, azab ni, kesakitan ni sampai adalah sikit yang kau tanggung. Dia kata Nabi Muhammad kata apa? Nabi Muhammad kata, wahai malaikat, biarlah kesakitan umatku nanti biarlah aku tanggung. Aku tahu umat aku ni tak tertanggung
bagaimana azab sakit kalau nak mati ni, ya Allah. Kalau kamu tengok orang nak mati, kamu tengok bagaimana dia nazak, bagaimana tengok mata dia tertarik-tarik. Itu dia ya, ketika diambang syakaratul maut. Yang keempat, sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya memberi hidayah kepada kaum mereka. Ini tugas, ini sebab-sebab Nabi Ulul Azmi. Nabi pun dia doakan umat dia. Dia doakan umat dia bukan ketika waktu dia saja. Dia kata, aku doakan umat aku ni hingga akhir zaman. Umat akhir zaman. Sampai hari ni, walaupun Nabi tak pernah tengok kita, tapi Nabi doakan untuk kita. Supaya hidayah tu sampai kepada kita. Supaya dakwah Islam tu sampai kepada kita hingga ke sekarang. Walaupun Nabi dah tinggal kita beribu tahun. Yang kelima, memiliki keazaman yang tinggi semasa berdakwah. Nabi ni ketika mana dia dibaling batu di Taif. Dia berdakwah, dia berazam. Walaupun dah dibaling batu sampai berdarah-darah, sampai malaikat ni nak jumpa Nabi, wahai Nabi, wahai kekasih Allah, izinkan aku angkat bukit ni hempap pada mereka yang telah menyakiti engkau. Nabi kata apa? Jangan. Mereka tak tahu Islam. Tapi Nabi doakan, insya-Allah keturunan mereka akan menerima Islam sehingga ke hari ini. Itulah doa Nabi. Dia mendoa kesejahteraan orang Taif dulu. Walaupun zaman Nabi dulu dia kata dia buat jahat pada Nabi, tapi Nabi doa supaya keturunan dia menerima Islam. Sampai ke hari ini bumi Taif tu diberi keindahan yang baik. Kalau pergi umrah boleh tahu apa yang ada dekat sana. Tempat dia sejuk, tempat dia subur dengan pokok-pokok dan macam-macam lagi. Pengajaran dari Rasul Ulul Azmi ialah yang perlu kita tahu, sabar dan tabah dengan ujian dan dugaan. Yang kedua, ikhlas dalam menunaikan segala perintah Allah. Yang ketiga, tekun, istiqamah dan tidak mudah putus asa. Yang keempat, yang terakhir ialah sifat yang pemaaf. Ini sifat-sifat ni perlu kita contohi. Macam mana Nabi kita dah kena teruk dah. Kita setakat baru kena uji, baru kena kacau sikit dah melenting. Nabi kita dulu kena baling batu, kena panah. Dia sebab apa? Sebab dia nak Islam ni sampai kepada zaman kita sekarang. Baik, yang terakhir. Soalan yang terakhir ada 7 soalan yang disediakan oleh Muallim Amal. Tadi Muallim harap kamu boleh jawab berpandukan slide-slide yang sebelumnya. Soalan yang pertama, apakah pengertian Rasul? Kedua, dalil beriman kepada Rasul. Yang ketiga, apakah hukum beriman kepada Rasul? Yang keempat, berikan perbezaan Nabi dan Rasul. Kelima, apakah tanggungjawab Nabi dan Rasul? Dan keenam, maksud Rasul Ulul Azmi itu apa? Yang ketujuh, senarai 5 Nabi dan Rasul dan 5 Nabi Ulul Azmi. Jadinya, Nabi Ulul Azmi ni, Rasul Ulul Azmi ni kamu kena cari dalam buku yang telah Muallim sediakan. Ada, dalam buku tu ada semua. Kalau tak ada, kamu boleh WhatsApp Muallim dalam grup dan kamu boleh cari dalam Google. Semuanya ada untuk kita belajar. Okey, baik. Akhir sekali, Muallim doakan yang terbaik untuk kamu agar kesihatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.